Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan sekali lagi. Selamat malam, apa khabar anda semua? Saudara Zamari LC, terima kasih anda orang pertama yang muncul. Terima kasihlah menemani saya saban malam. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Doa saya anda sentiasa berbahagia. Saudara Apai Mikai Rochester Igat. Dari mana ni saudara Apai? Di Sarawak kot. Puan Nurida Yusof, saudara Anwar Jubin, saudara Limah Jacob. Apa khabar puan? Saudara Zamari SC. Begitu juga saudara Ibrahim Cik Muda. Waalaikumsalam. Saudara Aziz Maizan, saudara Raja Kamal, Raja Baizan. Apa khabar aku? Doa saya agar sihat lah. Dan Sungai Petani hujan tak hujan? Tak dengar cerita ya. Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din. Apa khabar saudara? Dari Kemayan ya, saudara Muhammad Hashim, saudara Nur Hawa. Begitu juga dengan saudara Air Mata MKT dari Parlimen Gombak. Terima kasih. Saudara Azizul Mak Yusof dari Bangsa, saudara Pok Cham Baharudin dari Shah Alam, saudara Samsul Anwar, Dr. Ahmad Humaizi. Apa khabar doktor? Doa saya anda sehat bersama keluarga bahagia. Cik Mat Mohaini di Bukit Gantang. Begitu juga saudara Yauman Mon, saudara Zizi Muhammad, saudara Rosli Yunus, saudara Muhammad Zaki di Instagram, saudara Zack Zul, Coca-Cola Moh dari Jepun katanya. Dia sebut nama aku tu. Tak sebut dia marah. Coca-Cola Moh ni satu karakter yang agak menghiburkan saya. Begitu juga Puan Robiah binti Osman, Pelangi Senja, saudara Mazan Said, saudara Puan Nursidah Kasim, Nina Shah Hassan, hey Bob Azhar, how are you? Saudara Syarifah Apipah. Saudara jangan lupa saudara like, share dan subscribe bukan hanya di Facebook, juga di Instagram dan di TikTok. Saudara Alif Lemonade, Khalid FDM, saudara Raja Kamal, Raja Baizan. Semoga di Sungai Petani sihat ya aku. Umi Kalsum, Rosli Husin, Norma Amin, saudara Osman Abdullah, Puan Syarifah Hapipah, selamat malam. Saudara Syahrani Salamah Cikara Ria, saudara Asri Yusof, terima kasih. Tak hujan ya Sungai Petani, alhamdulillah tak hujan ya saudara. Begitulah doa kita segalanya okey. Pak Tam Lee, apa khabar Pak Tam? Saudara Man Kidal. Begitu juga dengan Seria Ruin, Ashbel. Kecil sangat tulisannya lah. Hai. Saudara Razali Johor, saudara Senawi, saudara Rusini Kuringot. Begitu juga dengan saudara Mustafa Hamid, saudara Asmah Ahmad, Norma Sound, Abu Seman Hashim. Semoga sihat semua ya. Saudara Kamis Nadi, Puan Hasnah, saudara Iman Safrul, saudara Khalid FDM. Kat sini baru okey, suara cantik. Terima kasih saudara Khalid. Dari mana tu saudara? Saudara Puan Haslinda, saudara Zali Karim dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Laju sangat naik tu. Pertama teman mencungap yuk. Saudara Arif Desa dari orang Perak tetap sokong Barisan Nasional ya, saudara Ari Desa Aif, Radin Razak. Begitu juga dengan Hamid, saudara Hafni, Muhammad Husni Husin, Fazil Daman, Mimah S Kitchen, Puan Linda, Zainuddin Mat, Adi Warna, saudara Fuad Rahman. Apa khabar orang ini teman-teman kita, apa khabar yang dia ada di sana saudara? Di Allah dah tua nak menjemput pun lambat saya. Saudara Fuad Rahman, kawan lama saya, tinggal di Subang Jaya. Ya saudara Rosli Rahim, terima kasih. Banyak parti dah bergolak. Gitulah keadaannya. Kita pun bergolak juga saudara. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Saya mohon maaf kerana tidak dapat untuk menyantunkan semua sekali saudara. Remi-remi di TikTok, saudara Fuad Ghazali. Saudara, hari ini hari Isnin, hari penghujung bulan Oktober, iaitu 31 Oktober. Dan nampak gayanya dah 956 hari warga kita dijengah oleh virus corona. Jumlahnya sudah pun 4,900,051 orang sehingga saat ini. Laporan daripada saudara Jamil Idris bersama dengan Rio, nampaknya ada pengurangan sedikit-sedikit sangat. Sebab kemarin 3,189. Tapi semalam 3,129. Itu keadaannya saudara.
dan terdapat jangkitan di 6 buah negeri yang meningkat. Sementara susut di 9 negeri dan nampaknya Johor tidak berubah. Johor masih lagi jangkitannya adalah sekitar 46 orang, saudara. Negeri Selangor ni yang menggusarkan saya, saudara. Sebab peningkatannya begitu ketara sangat. Daripada 1,190 semalam 1,389 warga Selangor yang dijengah oleh virus corona. Wilayah Persekutuan nampaknya susut daripada 767 kepada 660. Di Sabah juga ada sedikit susut pada 156. Pulau Pinang memang tak ceroy, terus meningkat pada 173 dan Perak ada kelegaan, iaitu daripada 306 jangkitan kepada 222 dan Negeri Sembilan meningkat balik kepada 135. Itulah 5 buah negeri yang harus berhati-hati sebab peningkatannya dan ada jangkitan di atas 100 jangkitan. Lain-lain negeri alhamdulillah susut, saudara, di bawah 100. Baik, saudara, minta izin untuk segmen e-commerce. E-commerce ni penting juga nak cari rezeki, saudara. Jadi teman-teman yang punya produk sila hubungi Al-Azhar di talian 01133041 241. Pilihan raya juga, saudara. Berniaga juga. Cari rezeki yang halal, saudara. Dan dengan Al-Azhar dia tetap berniaga Stangi Al-Baqur untuk mewangikan rumah kita dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Saya memakai jenama Amir Al-Khud yang dibuat berasaskan pada pati kayu gaharu, saudara. Teman-teman yang lain kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Dan jangan lupa, berhubung Siti Farehah adalah dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan, saudara. Makan dengan nasi boleh, dengan pulut boleh, dengan roti boleh. Dan tanpa lauk lain pun dah cukup menyedapkan, saudara. Kalau teman-teman di Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi di talian 012 357 5703. Ini untuk mendapat bekalan buah-buahan, anggur, ceri dan sebagainya. Semua grade yang terbaik dan harga lebih murah daripada harga pasar. Buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah saudara. Dan jangan lupa makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Mengasyikkan bila kita makan. Popiah sira Lady Maria rasanya pedas, rangup dan manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019 435 1203. Kepada teman-teman yang nak berniaga, ada pula tim. Ini tim Nur Rasyah. Saudara boleh berhubung tim Nur Rasyah untuk menjadi wakil pada produk-produknya, iaitu produk kosmetik wanita yang mesra. Air semayang, boleh dibawa semayang, ada susu, ada makanan. Hubungi tim Nur Rasyah di talian 018 279 4288. Dan yang terakhir sekali, kita jangan lupa sahabat kita daripada Kemaman. Dulu dalam 2-3 bulan dulu, saya mewawarkan iaitu toko jamu Kemaman. Ini saudara Zul. Saudara boleh hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449. Saudara Zul, malam ini saya nak tunjuk bahawa madu tualang special, saudara. Ini hebat, saudara, besar, bukan senang nak cari, saudara. Banyak begini, itu 1,5 kg madunya yang dihasilkan oleh lebah-lebah tropika, saudara. Ia dijamin asli, berkualiti daripada hasil bunga liar hutan tropika. Baik untuk meningkatkan imunasi, antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka dalaman, mengawal paras gula dalam badan, saudara. Baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah dan amat sesuai sebagai antara rawatan COVID-19. Itu madu tualang special gold, saudara. Dan satu lagi, ini yang susah nak cari, saudara. Ini memang susah nak cari. Saya kadang-kadang pergi ke kedai ubat, kedai apa pun tanya. Susah nak cari, iaitu madu kelulut hutan. Banyak ni, saudara, besar ni, saudara, 1,5 kg. Bukan senang nak dapat 1,5 kg madu kelulut hutan. Lalu madu kelulut hutan, atau nama saintifiknya ialah Trigona spp. Ia dijamin berkualiti dan asli. Saiz ada dalam pelbagai saiz, tapi yang terbaiknya belilah 1,5 kg. Kerana ia baik untuk rawatan mata, mencegah katarak, saudara, antioksida dan anti radang. Juga menurunkan kadar gula dalam badan, rawatan kencing manis,
menghalang pembentukan sel kanser. Saya nak tunjuk ni sekali lagi. Barat saudara. Ini iaitu madu kelulut hutan yang dijamin asli. Saudara, itu saja. Kepada saudara Zul, selamat berniaga. Teman-teman boleh menghubungi beliau. Sekali lagi saya sebut tokoh jamu Kemaman di talian 019 917 0449. Untuk jamu-jamu madu saudara. Jangan bermadu. Minum madu. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Banyak sangat benda nak kita santuni malam ini saudara. Naluri kehidupan, saya terima kiriman seorang teman, dia mengatakan memanglah saudara, sesuatu itu dihormati kerana harganya, nilainya. Maka apabila kita mau belajar menghargai diri kita sendiri, barulah kita akan menghormatinya. Harga diri tinggi sangat dan amat penting untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Tapi bagaimana untuk meningkatkan harga diri kita? Hanya satu cara, iaitu dengan menepati janji. Setiap janji wajib ditepati, apatah lagi janji yang dibuat terhadap diri sendiri. Kalau kita berjanji pada diri kita, wajib ditunaikan. Dan keyakinan diri sangat berkait rapat dengan harga diri, saudara. Orang yang mempunyai harga diri yang tinggi akan memiliki keyakinan diri yang tinggi. Namun, jangan perlu lupa tersilap, saudara. Sampai kita merasakan bahawa orang yang mempunyai keyakinan diri itu, dia jadi orang yang ego ataupun sombong. Ramai orang yang kelihatan sombong di luar, tapi dalam dirinya, dia ialah orang yang rendah diri. Kerap kali mereka yang mengalami superiority complex, iaitu orang yang angkuh sebenarnya berasal daripada sifat inferiority complex. Oleh kerana dia tidak ada apa-apa, maka dia berkokok dan menabik dada, mengatakan dia orang yang ada-ada. Saudara, ini adalah dia menipu dirinya dan juga menipu orang lain, kononnya dia serba ada. Macam filem Piramli itu, ada dua emas, dua cincin berlian. Kita orang yang ada-ada. Jadi saudara, ironisnya, ramai orang menabik dada bahawa mereka kaya, sedangkan mereka hanya terpaksa mencanangkan dirinya sebagai orang kaya, sedangkan dia tidak kaya. Orang yang benar-benar kaya selalunya tidak perlu memberitahu orang lain bahawa dia itu kaya. Begitu juga orang yang berilmu. Sebab itu selalu disebutkan hanya tin kosong saja yang kuat berbunyi. Orang yang punya keyakinan diri akan menghormati dirinya. Perkara yang paling patut kita hormati dalam hidup ini ialah diri kita sendiri. Malah jika kita tidak menghormati diri kita, jangan haraplah orang lain akan menghormati kita, saudara. Ingat, saudara, jagalah harga diri, self-esteem. Dan paling penting, yakin bagaimana kita menilai diri kita sendiri, itulah diri kita, saudara. Kalau tak berita, jangan tunjuk-tunjuk, jangan menunjuk. Itu memang sifat yang dilarang, saudara. Ego, sombong, bongkar, angkuh dan sebagainya, saudara. Jadi kalau ini sebagai panduan kehidupan saudara. Baik. Saya juga menerima kiriman mutiara kata daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Katanya, ingatlah, kerana satu pembohongan, kita terpaksa merangkak beribu tahun di akhirat nanti untuk mencari seseorang untuk pengadilan yang maha adil. Oleh itu, bersihkan hati, hindarilah dusta. Jadi, saudara, kalau kita berbohong dengan orang, susah nanti nak cari dalam jutaan bilion manusia yang kita tipu mereka, kena cari mereka nanti. Ingat, saudara, eloklah waktu di dunia ini kita saling bermaaf-maafan, saudara. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman mutiara kata yang saya anggap begitu bernilai untuk perkongsian kita bersama. Saya lain tak ada, saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had. Kerana kalau wang negara diberbelanja tanpa had, kita bimbang negara akan muflis, saudara. Baik. Bicara kita malam ini, tajuknya adalah bahangnya semakin memijar. Sehari dua hari lagi, semua nanti calon-calon yang akan diumumkan sepenuhnya. Saya pun dah sibuk dah 3-4 hari ini untuk menyediakan data-data sepenuhnya. Sebab seusai saja pimpinan, khususnya Presiden Parti UMNO mengumumkan calon-calon yang akan diturunkan bertanding, saya harus memberi pencerahan siapa mereka, bagaimana peluang dan sebagainya, saudara. Sebelum saya memberi penjelasan berhubung tentang bahang yang memijar ini,
jangan lupa saudara, kita santuni pantun Pak Nazil. Dari Perlis. Orang Perlis ni bijak berpantun. Dalam usia 80 tahun masih terus segar berkarya. Teruskanlah berkarya Pak Nazil untuk kita sama-sama menghadamnya dan menikmati pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, dari pulau pergi ke lurah bersama rakan, pergi bertiga. Bukit kalau terus ditarah, akhirnya akan rata juga. Ini Pak Nazim mengingatkan kita supaya berjimat cermat. Harta yang kita ada tu jangan dihabiskan. Artinya kalau bukit pun kalau ditarah hari-hari, akhirnya rata juga, kata Pak Nazil. Saya ambillah ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Tambahnya, letak gendang selepas berhibur, senja kala sedang mengambang. Pokoknya rendang, daunnya subur, mengapa pula hendak ditebang? Ini masalah sekarang saya. Kalau pokok dah rendang, daunnya subur, ada buah-buahan yang boleh kita nikmati bersama, kenapa pula hendak ditebang? Macam contohnya pilihan raya sekarang ni, dah tahu parti politik yang benar-benar rendang, yang merimbun warga bangsanya, bagi saya adalah UMNO. Kenapa pula perlu disingkirkan, ditebang? Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun, culipan beliau begitu menyentuh hati dan perasaan kita, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan. Saudara Mon Syarim, Datuk Seri Anwar Ibrahim suka budak-budak muda. Sebentar lagi, saudara. Saya perlu memberi peringatan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa saja channel. Saudara harus bertanggungjawab. Saya tak tanggungjawab. Boleh, tak ada masalah. Saya izinkan. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana bimbang, kadang-kadang lari daripada maksudnya. Itu saja saya. Dan saudara juga harus bertanggungjawab atas setiap tulisan yang anda hantar. Sebab saya tak mampu untuk memantau ke semua suntingan mahupun culipan kata-kata yang anda lontarkan, saudara. Ingat, saudara, kalau boleh, gunakanlah bahasa yang harmonis, saudara. Jangan sekali-kali kita menyanggah tata etika, tata kelola yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Ada peraturannya, saudara. Kalau saudara melanggar, itu tanggungjawab anda. Saya tak mampu nak memantau semua itu. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya sekadar memberi informasi. Itu saja, saudara. Dan jika saya ada memberi kritikan atau pandangan, kita mesti memegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Tak bersetuju pun tak ada masalah. Kalau nak menyonsong, hantar kiriman, insya-Allah saya akan santun anda satu persatu, asalkan gunakan bahasa yang harmonis. Ingat tu, saudara, sebab kita adalah warga cinta damai. Saudara, hari ini laporan cuaca saya tak dapat daripada Kementerian Jabatan Kaji Cuaca. Bagaimanapun, teman saya, Saudara Hassan daripada Melaka, dia kata petang tadi nampak mendung, tetapi beransur nak dekat-dekat maghrib, katanya sudah pun cerah terang benderang di Melaka. Saya juga menerima laporan, perkabaran daripada sahabat saya, Saudara Makno dari Perlis. Tak ada pula laporan hujan lebat dan sebagainya, tak ada. Dan sekitar rumah saya, saudara, awal pagi tadi memang ada hujan. Itu dipanggil hujan pagi, tak lebat mana pun. Lain-lain, alhamdulillah. Mudah-mudahan cuaca negara kita ni tidaklah tersampuk dengan apa yang berlaku di Thailand, di Filipina maupun di Indonesia, ribut topan dan sebagainya. Semoga Allah melindungi bumi bertuah ini, saudara. Itulah keadaannya, saudara. Lain-lain berhubung dengan laporan cuaca, nampaknya alhamdulillah. Cuma, saudara, saya terus masuk gear 3, gear 4 lah, saudara. Sebab semua nak nanti-nanti komen saya berhubung dengan suasana politik. Sekarang ni masih sudah pun pahangnya memejar-mejar. Cuma sekarang ni saya memanglah dalam parti-parti politik lain itu urusan mereka lah dengan parti mereka. Tapi hairannya bagaimana warga UMNO belum pun nama itu diumumkan, tapi sudah ada ugut-mengugut, saudara. Sebab sekarang ni bahangnya dah masuk frasa perang saraf. Kita tidak boleh menafikan, saudara, bahawa minda pengundi muda ini harus disantuni. Kali ini, pilihan raya kali ini, pengundi muda berusia 40 tahun ke bawah, lebih daripada 10 juta orang. Ramai, saudara. Jadi anak-anak muda perlu disantuni.
perlu dihidangkan dengan bahasa-bahasa yang baik, bukan hanya untuk melontarkan pandangan yang negatif. Saya melihat ada juga mungkinlah mereka kepanasan, saudara. Bila dengar namanya mungkin tidak dicalonkan, sudah pun membuat perisai awal. Sebagaimana saya terima juga kiriman sahabat saya, Saudara Syabuddin Embun. Dia kata tiba-tiba saja, di saat kita menuju garisan penyudah dalam penentuan calon, belum lagi pilihan raya, saudara. Ini garisan penentuan calon. Ayo mak, gesek, go! Jadi, calon-calon yang bakal diturunkan oleh UMNO. Kabarnya, saya dapat tahu mungkin malam besok, Presiden akan mengumumkan senarai calon-calon. Mungkin malam besok atau selewatnya lusa, saudara, calon-calon yang akan bertanding di Parlimen. Tapi tiba-tiba, saya tengok dalam wall ataupun dalam media sosial, muncul seseorang menamakan dirinya sebagai The Writer. Nampaknya dia balon Presiden bagi anak gak. Saya rasa mungkin orang ini adalah kalangan mereka yang mungkin dirinya akan tersingkir daripada senarai calon. Jadi kerana rasa tak puas hati, kemungkinan dalam senarai calon-calon yang bakal diumumkan, bahawa dia namanya tidak ada. Mungkin dah terasa bahangnya, dia rasa sendirilah, saudara. Jadi sebenarnya banyak orang tak tahu. UMNO agak berbeza dari segi pemilihan calon-calon sebab presidennya begitu berhati-hati. Ini bukan keputusan peribadi, saudara. Setiap keputusan yang dilakukan oleh UMNO adalah bersifat demokratik. Soal pemilihan calon pertama sekali, setiap calon itu perlu disaring dulu. Bahagian-bahagian akan menghantar nama dan nama-nama itu akan disaring melalui Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Tak mahu ada calon-calon yang masih lagi terjebak dalam korupsi dan sebagainya. Kita tak mahu menurunkan calon-calon begitu, saudara. Begitu juga dengan laporan polis kalau ada. Tak mahu pula nanti ada kes rogo dan sebagainya. Begitu juga insolvensi. Tak mahu pula nanti bila hari penamaan calon disahkan seorang yang muflis. Berat juga, saudara. Juga perlu selesai income tax ataupun lembaga hasil dalam negeri. Jangan dah berhutang ribu-ribu, tak bayar hutang cukai, nak bertanding juga. Ini memang masalah, saudara. Begitu juga dengan yang paling terakhir sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebab beliau merupakan top 5. Datuk Seri Ismail Sabri, dia kata mesti mendapat saringan daripada Jabatan Agama Islam. Sebab kita tak mahu pula laki-laki ataupun calon-calon tu ada masalah di Mahkamah Syariah. Jadi sebab itu, semua persoalan ini dilakukan, disaring, barulah top 5 akan berbincang calon yang sesuai. Itu pun, saudara, bukan kehendak Presiden, diperhalusi satu persatu. Sebab itu hingga saat ini, saudara, masih lagi belum tuntas senarai calon-calon yang akan diturunkan oleh UMNO, diperhalusi semua aspek. Dan waktu itulah akan diadakan perbincangan dengan top 5, dengan Ketua Perhubungan Negeri, untuk menilai. Dah selesai, bincang balik dengan top 5, bincang sekali lagi dengan Perhubungan Negeri, barulah nama itu akan diselesaikan. Kerana saudara, kali ini pilihan raya kali ini, PRU ke-15 ini adalah menentu kepada hidup atau matinya parti kita ini, saudara. This is macam mana kata Presiden, the mother of election. Ini peperangan paling hebat kali ini, saudara. Cuma kita pun tak faham lah. Kenapa kata Saudara Syabuddin Embun, dia kata dia pun tak faham kenapa kalangan kawan-kawan yang terlepas peluang nak bertanding, tapi mereka masih lagi mahu mengekalkan jawatan. Sudahlah. Kalau anda tak terpilih, sokonglah siapa saja calon baru yang dipilih oleh parti. Dulu, waktu anda bertanding dulu, parti begitu berhempas pulas. Kena ingat, saudara, warga UMNO di peringkat akar umbi berhempas pulas untuk memenangkan anda. Sekarang ni, giliran orang lain, lakukanlah yang sama. Barulah ada keadilan. Ini bila tak dapat, mahu nak lakukan sabotaj. Orang Kelantan kata cah keting. Itu bukan satu sikap yang baik, saudara. Kita faham, saudara, ada kawasan yang dilihatkan kawasan itu sebenarnya kawasan putih. Tiba-tiba kerana sikap kalangan pemimpin peringkat bahagian, atau dikenal sebagai warlord, tiba-tiba kawasan itu boleh jadi kelabu kerana sikap mereka mementingkan diri. Saya dah bercakap 5 bulan dulu. Ingat,
bahawa anda adalah mewakili parti. Parti mengatasi diri anda. Jangan anda sendiri terasa diri anda mengatasi segala-galanya. Takkan anda you are the only one. Sebab itu Datuk Seri Presiden dah bagi tahu. Dia sangguplah kali ini setelah diputuskan apa semua, dia sanggup memikul tanggungjawab sebagai presiden demi agama, bangsa dan negara. Bukan untuk diri peribadi. Jadi sepatutnya kita kena berlapang dada lah saudara. Dan harus, kalau tak terpilih, bekerja keras untuk memenangkan calon-calon yang diturunkan oleh parti kita. Saudara, semoga calon-calon yang ditentukan akan mendapat keridhaan Allah. Saudara, kita perlu ingat saudara, bahawa keberadaan kita sebagai calon adalah mewakili parti. Bukan kerana kita itu parti, saudara. Jadi bila dah terpilih nanti, jangan pula rumah UMNO ni disepikan. Macam mana yang saya bercakap, menjerit sampai malam dulu. Ada yang dah jadi menteri, buat tak tahu je, tak pandang pun rumah UMNO. Kadang-kadang, saudara jangan lupa, saya pernah bercakap, saya turun daripada tingkat 38, sayu hati tengok bagaimana rumah UMNO ini seolah disepikan apabila mereka bergelar sebagai ahli parlimen, mereka bergelar sebagai wakil rakyat, tak ambil tahu pun. Sekarang ni rumah UMNO telah dibersihkan, sawang-sawang telah pun dibersihkan, parasit-parasit juga sudah dibersihkan, rumah dah nampak berseri. Baru sekarang ni kelang kabut. Itu keadaannya. Saya cuba nak baca sedikit saudara macam mana tulisan the writer. Saya tahu bahawa ini adalah orang yang yakin diri dia tidak akan dipilih semula. Jadi mungkin dia minta orang lain atau mengupah penulis ataupun dia sendiri menulis dan dilontarkan dalam media sosial. Dia katanya amatlah tidak molek dalam keadaan dan waktu kritikal ini untuk kita mencipta polemik ataupun berbalah. Sedangkan inilah waktu untuk kita tingkatkan perpaduan. Benar. Dalam parti dah hubungan. Tapi perpaduan itu bukan menentukan anda menjadi calon. Kalau anda tidak terpilih sebagai calon, jangan pula anda mewujudkan polemik. Ini dia kata, jika kita diamkan apa saja percaturan politik di Kuala Lumpur, tanpa memikirkan sentimen akar umbi dan pimpinan bahagian, ini bakal jadi punca kepada perpecahan dalaman UMNO yang tak mampu untuk kita tangani berbaki beberapa hari saja lagi untuk hari pengundi. Nah, soalnya sekarang ni baru anda bercakap soal sentimen akar umbi. Dulu kita bercakap akar umbi, dia bertanya akar umbi mana? Sekarang ni barulah konon-kononnya pimpinan tingkat 38 di Kuala Lumpur kena dengar cakap akar umbi dan sebagainya. Kenapa sekarang? Why now? Kenapa tidak dulu disantuni saya? Jadi saya tengoklah dalam tulisan sebut dia kata kepentingan parti melebihi mana-mana pemimpin atau individu. Benar? Jadi kalau anda tak terpilih, you are not in ini. No one is indispensable. Tidak ada seseorang pun yang akan menongkak langit. Ya, saudara. Jadi saya lihat, dia kata tulisan ini adalah pandangan akar umbi agar dalam kesibukan jentera di bawah bertungkus lumus membuat gerak kerja untuk bakal calon yang telah dicadangkan oleh bahagian, ahli-ahli sang penasihat keliling presiden lebih pandai pula dari kami yang bekerja di bawah ini. Jadi mungkin dia nak menuduh bahawa orang keliling kelalang presiden pula yang dituduh. Saudara, jadi saudara Muslim, UMNO tetap terbaik, rakyat tak mau. Mereka yang munafik, yang parasit dan sebagainya. Sekarang ni mereka sedang mereka syaya cerita-cerita kononnya calon-calon ini adalah merupakan calon presiden. Saya tengok banyak serangan terhadap presiden bertubi-tubi oleh mereka yang yakin namanya akan digugurkan. Dan dia akan beralaskan kepada ahli akar umbi. Kononnya bila bahagian hantar tu mesti wajib diterima. Tak boleh begitu. Kita parti, kita ada sistem. Jangan jadikan parti ini parti cacah merbah. Dulu waktu anda berada di kepimpinan, di peringkat kepimpinan UMNO Malaysia, kenapa anda boleh menafikan hak ahli-ahli peringkat akar umbi? Sekarang baru terhegeh-hegeh menyebut nama akar umbi. Ini yang saya geram juga saudara. Tiba-tiba dia kata bahagian dah hantar nama, ahli-ahli sang penasihat turunkan nama lain. Nama lain yang bagaimana? Jadi kalau presiden pun, ini tulisan dia, kalaupun presiden ada hak mutlak menentukan siapa calon yang beliau rasakan layak pada hematnya untuk menjadi calon di mana-mana kursi parlimen, pandangan bahagian dan akar umbi juga tidak kurang pentingnya. Memang kita tahu. Dulu saya dah bercakap, santuni akar umbi. Ahli akar umbi menentukan. Bila akar umbi mengatakan kita tidak mahu bekerjasama dengan PBM, anda cuba mempertahankan PBM.
Anda mencuba menafikan kehendak akar umbi. Anda memilih untuk menjadi kera sumbang. Ini keadaannya. Sekarang ni bila musim pemilihan, sekarang bila parti membuat keputusan, anda serang presiden. This is not fair, brother. Ini bagi saya tak adil lah. Sebab dia kata bahawa Barisan Nasional memiliki 42 kursi parlimen. Artinya dia antara orang kalangan yang 42 orang. Itulah. Jadi 42 kursi parlimen ini dikira sebagai kursi selamat. Walaupun Barisan Nasional menghadapi tsunami fitnah pada PRU14. Benar. Kita lakui. Jadi anda bernasib baik menang. Tapi bukan mestinya dengan kemenangan itu, mutlak itu anda akan diturunkan sekali lagi. Tak semestinya, saudara. Kadang-kadang saya tengok ada kawan-kawan kita, lalu pilih pula dapat jadi menteri, dapat jadi timbalan menteri. Lupa pada tingkat 38. Lupa rumah UMNO ni, saudara. Sebab dia kata di setiap 42 kursi parlimen ini, bukan ahli parlimen saja yang mencurah bakti untuk memenangkan kursi. Dari ahli parlimen hinggalah kepada ratusan, malahan ribuan jentera yang menyarung vest jentera bertarung bagi mempertahankan kursi BN dalam menghadapi gelombang fitnah pada PRU14. Semua orang tahu, tak ada masalah. Sebab dulu kita dah kata bahawa kalau kita menang, kita berbangsa bangga. Tapi kalau kita kalah, kita tetap setia. Jadi di mana letaknya kesetiaan anda? Semua ini dinilai oleh top 5. Sebab dia kata alih-alih bila nak masuk PRU15, pemimpin kami ini hendak ditendang keluar. Siapa tendang anda keluar? Siapa yang tendang keluar? Apakah mesti anda berada di situ untuk selama-lamanya? Apa kamu ingat kami ini semua kucing kurap, boleh disepak, diinjak? Kenapa dia keluarkan kenyataan begitu? Saya hairanlah sekarang. Bila tak dapat saja jawatan untuk jadi calon, mula serang presiden. Serang diri sendiri. Sepanjang, sebelum pilihan raya dulu, sebelum pemilihan calon dulu, apa anda lakukan? Apa kenyataan-kenyataan yang anda keluarkan? Seandainya anda disingkirkan oleh tingkat 38. Ini keadaannya, saudara Idris Ahmad. Assalamualaikum. Saya rasa dapat agak MP mana yang bersuara seperti itu. Sebenarnya MP ini telah ditolak oleh akar umbi. Saya yakin akar umbi juga menolak mereka. Saya juga tadi menerima panggilan dalam 7-8 panggilan. Kawan-kawan mengatakan kalau tolak orang itu, dia kata kami di kawasan kami, insya-Allah kami bekerja keras, kita lebih menang. Malahan dia pun sekarang ni pun bukan diterima sangat di peringkat bahagian. Ini kerana dia tidak menyantuni bahagian. Dia hanya balik rumah, balik ke kawasan bila musim pemilihan parti. Lepas itu berdatang ke Kuala Lumpur sebagai ahli parlimen. Kalau dapat jadi menteri pula tu sibuk. Rakyat nak berjumpa pun susah. Dapat jadi timbalan menteri, kesibukan yang melampau. Balik kampung, balik kawasan, memperlihatkan kehebatan, kekayaan dengan kereta besar. Itu yang saya katakan, keberadaan mereka juga membesarkan punggung bini aja. Ini keadaan saya kadang geram dengan orang macam ni. So bila nama-nama mereka sudah tidak, mungkinlah saya tidak nyatakan siapa saudara. Tapi dia dah rasa, saya yakin dia terasa sendiri. Jadi sudah nak mengugut presiden. Kononnya akan berlaku perbalahan di peringkat bahagian. Anda yang mengujudkan. Bukan akar umbi. Ahli di seluruh negara, 191 bahagian, ahli tenang. Siapa saja yang ditetapkan oleh pimpinan tingkat 38, itulah calon UMNO yang wajib berusahakan untuk dimenangkan. Jadi dulu anda juga mendapat kesempatan begitu. Dan tapi hari ini kalau dah lantik orang lain, jangan pula nak merajuk, jangan pula nak buat cah keting, jangan pula nak melakukan sabotaj. Apakah you are the only one? Apakah anda seorang sahaja yang boleh menang kalau diturunkan bertanding kawasan anda? Cermin-cerminlah diri. Dosa apa yang telah anda lakukan kepada parti? Kita dah bercakap. Bukan sekali kita bercakap. Bukan 2 kali, bukan 3 kali. Saya hampir setahun duk bercakap. Supaya mereka kembalilah ke pangkal jalan. Pemimpin yang tak ada masalah. Presiden UMNO, satu orang terbuka, bersikap berlapang dada, menerima siapa saja untuk disantuni. Tapi anda merasakan anda besar. Ahli parlimen. I'm a member of parliament. So what? So itu keadaannya. Dan hari ini mula ugut pula presiden. Saya yakin, saya haraplah agar presiden terus kekal. Sebab saya membaca, saya bangga. Saya amat bangga membaca kenyataan Presiden UMNO. Apabila beliau menyatakan pembersihan dalam UMNO berlaku secara otomatis apabila golongan oportunis ini dapat dikenal pasti melalui sikap
kenyataan dan tindak tanduk mereka. Sekurang-kurangnya, kata Presiden, ini dapat menjadi petunjuk arah yang penting dalam konteks pemilihan calon daripada Barisan Nasional. Kita mahu menurunkan calon yang terbaik. Bukan anda tak baik, tapi yang terbaik di kalangan yang baik-baik. UMNO mahu yang dipilih menjadi calon benar-benar meletakkan perjuangan parti. Perjuangan UMNO dan Barisan Nasional di hadapan dan bukannya perjuangan individu melebihi parti. Apa yang kita lihat sekarang dalam tempoh 4 tahun kita berada dalam kerajaan yang begitu sukar menjadi pembangkang pun mereka masih lagi ada juga yang nak melompat, ada juga yang teringin nak melompat, ada yang main kong kali kong, bukan kita tak tahu. Ada yang main sembunyi tangan, baling batu sembunyi tangan. Senyap-senyap pergi jumpa dengan pemimpin parti politik yang ternyata memusuhi UMNO. Mereka lebih bermesra dengan presiden parti yang memusuhi UMNO daripada menyantuni presiden, daripada berdiri teguh bersama dengan presiden, menyantuni parti kita, melakukan kebangkitan, melakukan islah. Tidak. Jadi kata presiden, mana-mana yang berkepala besar, berasa dirinya lebih besar daripada perjuangan parti, sewajarnya tahulah kedudukan dirinya. Saya amat berterima kasih kalau presiden benar-benar tegas. Kali ini beliau mesti tegas. Macam selalu saya cakapkan, leaders must make decision, whether it's a bad decision or a good decision. Seorang pemimpin perlu mengambil keputusan sama ada keputusan itu baik ataupun buruk. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau semua orang setuju. Kalau keputusan itu tak baik pun kena pikullah. Itu namanya pemimpin. Tidak boleh dibiarkan tergantung-gantung, saudara. Saudara Hasan ni apa ni, cukuplah lawak tu. Puak kau yang buat analisis. Tak apalah, itu saudara bergaduh dengan siapa saya tak tahu, saudara. Saya nak mencerahkan, nak bagi penjelasan kepada warga UMNO Akar Umbi. Apabila mungkin pemimpin anda di peringkat bahagian tidak terpilih, jangan pula terikut-ikut dengan mereka. Perjuangan harus diteruskan. Kerana menurut Presiden UMNO memerlukan wakil rakyat yang terpilih nanti mempunyai jati diri UMNO yang teguh. Tidak mudah dipengaruhi oleh anasi-anasi luar yang sentiasa mahu melakukan proksi, memperkotak-katikkan UMNO, menggunakan suara pemimpin dalam UMNO. Sudah tiba masanya UMNO yang mahu kestabilan dalaman UMNO dan memastikan tidak akan muncul lagi suara-suara sumbang daripada UMNO yang mengkritik UMNO sendiri selepas pilihan raya umum nanti. Syabas Datuk Seri Presiden. Keep it up. Teruskan. Saudara Acah Bentayan, 20 orang menteri UMNO jumpa Azmin Akar Umbi, masih ingat? Jangan lupa saya. Jangan lupa. Mereka bergelar ahli parlimen, sanggup jumpa dengan musuh. Mereka ini yang melakukan onar. Kita bila Dr. Mahathir panggil Presiden, suruh bawa masuk ni, Dr. Mahathir kata, ada Dr. Zahid kata, tak ada. Minta dibubarkan UMNO, dia kata, no. Charge lah dia dengan 87 tuduhan. Dia redha untuk menghadapinya. Sepatutnya ahli-ahli UMNO berdiri teguh. Kalau kamu dah menang sebagai rakyat, sepatutnya berdiri teguh menyokong Presiden. Ini tidak. Belum sempat Presiden bercakap, mereka dah sampai dulu. Ini keadaan. Jadi saya haraplah Presiden mengutarakan apa yang dikatakan. Ahli peringkat Akar Umbi sedang ternanti-nanti senarai calon. Jangan dihampakan perasaan ahli dengan memilih orang-orang yang kita tahu musang berbulu ayam, saya. Cukuplah itu saya nak balon dia orang ni, sebab saya tengok sekarang ni tengah tular ni dalam media sosial membalon Presiden kerana puncanya bukan kerana UMNO bermasalah. Puncanya bila calon mereka ataupun diri mereka tidak terpilih. Ini orang yang mementingkan diri sendiri. Ini kamu dah kaya. Cukup-cukuplah. Bukan saya tak kenal. Saya kenal 5-6 orang tu. Sebab itu saudara, saya ingat dah 2 minggu saya tak pergi ke Ibu Pejabat UMNO. Saya rasa malah nak pergi ke Ibu Pejabat UMNO untuk dalam tempoh 2 minggu ini kerana saya tahu. Meluat nak tengok orang tu bila salam dengan Presiden. Bak kata Saudara Zamir Ibrahim, tembuk tangan Presiden dicium. Bukan tak ada, saudara tak nampak. Dalam tulang media sosial pun ada. Sanggup cium tangan. Untuk apa? Dalam keadaan begini. Ini semua pura-pura saja. Kalau jelas, ikhlas, berdiri teguh bersama Presiden dalam mempertahankan parti kita. Siapa saja yang menyongsong, orang kata, membujur lalu melentang patah. Itu yang kita harapkan. Ini tidak.
Dah jadi wakil rakyat, rakyat dihampakan. Ahli akar umbi dihampakan. Anda menyantuni orang lain. Musuh disantuni. Ahli-ahli diketepikan. Cakap ahli anda tak dengar. Dan paling-paling sekali yang memang saya marah sangat, kehidupan rakyat anda tak santuni. Akhirnya yang buruk nama UMNO. Anda bergelar Yang Berhormat. Anda bergelar ahli parlimen. Rakyat menanti sentuhan anda. Tapi di saat rakyat susah, apabila COVID melanda, apabila banjir melanda, di saat negara dalam keadaan susah, anda kadang-kadang ada yang bercuti di luar negeri. Pergi ke London lah, pergi ke Amerika lah. Rakyat hidup susah saudara. Hidup sempit. Harga barang yang meningkat. Tidak anda tangani. Inilah saya katakan sepatutnya sebagai pemimpin, anda harus ke depan. Bukan duduk di belakang. Duduk di belakang tirai. Main baling batu sembunyi tangan. Saudara, menyampah saya nak tengok muka mereka di tingkat 38 tu. Sebab itu dah 2 minggu dah saya tak pergi. Buat apa nak pergi? Tengok. Wajah penuh dengan kepura-puraan, saudara. Aduh, itulah keadaannya. Saudara Jaka Jinglung, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di Sabah. Carry on, tak ada masalah. Itu parti anda, saya tak boleh campur. Cuma saya nak jelaskan juga. Bagaimana apa berlaku di Kedah, dapatan saya rupa-rupanya kenapa pengurusi perhubungan amanah di Kedah itu dilucutkan jawatan sebagai pengurusi dan ahli amanah. Rupanya dia menentang perlantikan calon di kerusi Parlimen Jerai, di mana majoritinya adalah orang Melayu, dan pengundi-pengundi Melayu di Jerai tidak dapat menerima calon daripada DAP. Rupanya itulah keadaannya. Ini mulalah bila dia menentang, dia buat kenyataan, dia tak bersetuju, tapi pimpinan mereka masih lagi berkeras, akhirnya dia digantung. Okey, setakat itu saya cakap, lebih saya tak boleh santun di parti mereka. Cuma saya nak bagi tahu bahawa antara sebabnya Datuk Fakhr Razi, saya mengatakan bahawa akibat dari bantahan amanah Kedah, maka pengurusi amanah dipecat. Itulah juga kalau kata, jadi kalau nak menegur pun pandai-pandai lah. Jangan salah tegur taikong. Anda tegur tokong di belakang tu, jahit pikullah sendiri. UMNO lain, anda tegur presiden pun tak ada orang nak marah. Cuma bila ditegur tu tak dapat jadi calon. Itulah keadaannya saudara. Saya perlu menyatakan yang kebenaran supaya warga faham apa yang sedang bergolak sekarang ni. Calon-calon yang akan diturunkan besok. Dapatan saya, presiden mengatakan sekitar 70% muka baru. Kalaupun tidak anak muda, tapi muka baru. Jadi tinggal 30% saja. Ini yang membuatkan mereka sudah pun gelisah dan geli gelaman. Baik, saya dapat kiriman juga, katanya sudah mula berlaku pergolakan politik di Sabah. Ini apabila pemimpinan katanya lah, bahawa katanya Yang Amat Hormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Azizi sudah pun bertemu dengan Datuk Syafiq Abdal, katanya. Dia kata perkabaran, saya tak boleh nak menjelaskan bila dan sebagainya. Katanya ada perbincangan untuk menghadapi pilihan raya kali ini. Saya nampak Azizi ini, kalau benar itu berlaku, dia tidak ikhlas. Memang pun Parti Pribumi Bersatu ni tak ikhlas dalam persahabatan. Mereka sanggup meninggalkan sahabat bila saat-saat genting begini. Sebab mungkin mereka merasakan bahawa pengaruh Parti Warisan di Sabah masih kuat. Saya dah bagi tahu 3 minggu dulu. Saya kata di Sabah memang Warisan masih lagi ada dia punya jejaknya. Paling-paling tidak pun Warisan ada dia punya tapaknya. Parti yang berakar umbi. Tapi Parti Pribumi Bersatu ni parti yang baru, yang tidak diketahui hala tuju dan sebagainya. Jadi mungkin pimpinan, walaupun dia mewujudkan GRS, Gabungan Rakyat Sabah, dalam campuran parti-parti apa semua, termasuklah dengan UMNO, tapi bila nak berunding dengan Warisan, tinggalkan UMNO. Sebab tu saya kata, kalau dia boleh buat begitu, saya cadangkan bermukta buat benda yang sama. Apa ada masalah? Kerana kita menang 14 kursi mengatasi mereka waktu pilihan raya negeri Sabah. Jadi kerana nak menyelamatkan tengkuk parti masing-masing, mereka sanggup. Ini saya katakan, kadang-kadang mereka sanggup mengkhianati sahabat. Bukan senang cara mencari teman yang setia. Ini saya nampak gelora politik di Sabah. Sebab di Sabah, Parti Warisan, PKDM masih lagi ada pengaruhnya.
Dan saya haraplah bermukta dapat berbincang secara jelas dengan mereka ini. Kalau tidak pun kita buat style kita lah, kita go solo. Tak usah fikir lagi lah gabungan rakyat Sabah ke apa. Kalau ada sahabat, ada partner pun, dan orang kata tidur sebantal, mimpinya lain-lain, untuk apa lagi? Sebab tu saya, tapi kita nak cakap lebih tak boleh. Sebab UMNO Sabah mempunyai otonomi, terpulanglah pada bermukta. Tapi sebagai warga UMNO, saya harus menyatukan pandangan kita di Semenanjung ini. Kita tak mahu melihat parti kita di Sabah itu terjebak dalam masalah. Tak apalah, kalau nak menang, menanglah. Nak kalah, kalahlah. Saudara, jangan risau. Saya yakin rakyat di Sabah masih lebih yakin pada UMNO Barisan Nasional. Berbeza dengan JRS ataupun dengan parti PBM. Walaupun parti wawasan tu memanglah ada pengaruhnya, tapi bukanlah di seluruh negeri Sabah. Ada tempat-tempat tertentu, saudara. Itu saja, saudara. Lebih tak boleh. Cuma saya agak gelak juga saya tengok. Nampak gayanya kali ini muda. Parti muda telah pun mendapat green light daripada toke besar dia. Ikatan Demokratik Malaysia Muda kemarin mengumumkan bahawa calon partinya akan bertanding di 3 kerusi parlimen di Pulau Pinang, Selangor dan Johor. Saudara, Daniel Abdul Majid akan bertanding di Kepala Batas. Saudara Siti Rahayu Baharin akan bertanding di Tanjung Karang, Selangor. Dan Lim Wee Jit akan bertanding di Tanjung Piai. Saya tahu siapa belakangnya, faham-faham sendirilah. Jadi apa kata Amira Aisyah selaku Timbalan Presiden, semua kerusi yang bakal ditandingi muda adalah kawasan kononnya 2 bandar. Terbarunya katanya calon muda itu Abu Talib Osman akan bertanding di Tapah, katanya. Tak tahulah saya sejauh mana benar atau tidak. Itu kedudukan parti muda yang saya lihat sudah pun mesra dengan Pakatan Harapan. Saudara, sebab itu saya katakan, apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk menangani kerenah parti DAP? Sedangkan Dr. Mahathir pun tak termampu menangani persoalan atau kebejahatan yang diwujudkan oleh Lim Guat Eng waktu Pakatan Harapan memerintah dulu. Perlu berhati-hati, saudara. Dan saya tengok, cuma saya bersimpati lah. Jadi teman-teman, kalau boleh, janganlah kita gelar yang bukan-bukan. Saya letak sini dalam rempah ratus politik di Melaka, saudara. Saya bersimpati lah. Walaupun dia jadi musuh kita, walaupun dia mengkhianati UMNO, tapi janganlah gelar yang bukan-bukan. Tiba-tiba saja ahli parlimen, bekas mantan ahli parlimen Pelanjit Tanah, Mas Emirati dilabelkan sebagai YB Lampin Pakai Buang. Kerana dia sepanjang dia berkhidmat sebagai wakil rakyat, dia mewujudkan, dia berusaha juga untuk menyediakan lampin pakai buang kepada pengundi-pengundi dia. Janganlah kita ketawakan dia. Mungkin setakat itu sajalah yang mampu dilakukan olehnya. Jadi saya tengok benda begitu, saya haraplah teman-teman, pemain-pemain media, sebab kata Mas MRT dia dah lali lah orang nak kata dia. Tapi bagi saya bukan itu cara kita berpolitik. Kalau dia tak baik, yang kita harus santuni, yang harus kita serang dia adalah sikap Mas MRT sanggup menjadi pengkhianat, sanggup mengkhianati perjuangan parti dan melompat masuk PBM. Itu yang harus kita serang. Bukan khidmat dia sediakan lampin pakai buang. Itu dia punya hal lah, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan saya juga, ini dari Melaka, saya mendapati bahawa semalam keluar dalam media sosial bagaimana pimpinan muda, anak muda keadilan yang baru, iaitu Adam Adli. Sekarang ni baru dia rasa kepanasan. Sebab dia mengakui bukan mudah untuk Parti Keadilan mempertahankan kursi Parlimen Hang Tuah Jaya yang ditinggalkan oleh Saudara Syamsul Iskandar yang bertanding di Bagan Datuk. Selama ni, you bercakap pumpang-pumpang. Sekarang rasalah. Kita bercakap di luar, berkempen, bercakap atas rostrum, sedaplah. Sekarang ni kamu rasalah masa kamu. Sebab itu kita katakan, kalau nak jadi pemimpin politik, kenyataan-kenyataan yang dihamburkan bukan maki hamun. Sekarang ni kalau orang maki you, jangan marah kat orang. Itu karmanya. Saudara Wan Yahya Fazilah Abdul Latif pun lawyer. Tengok pun dah lawyer. Apa dia lah, saudara. Jangan, saudara. Saudara Muhammad Karya Ahmad, duit tabung puteri wanita UMNO pun dia bawa lari. Itu cerita dia. Itu kita boleh santuni.
Kalau kita ada bukti. Tapi kabarnya itu biarlah SPRM, pihak polis menyiasat. Tapi yang kita harus santuni atau kita serang dia kerana sikap dia sanggup meninggalkan parti. Di saat parti UMNO dalam keadaan kesukaran, kita kalah. Jadilah pemagang yang berhemah. Ini tidak demi mengejar ataupun mungkin ada sesuatu mengantui anda, maka anda lari meninggalkan perjuangan. Ini boleh serang. Tapi tak payahlah nak kata wakil rakyat, lampin pakai buang. Itu bagi saya tak kelas lah. Jadi teman-teman, pemain-pemain media sosial daripada kalangan UMNO, jangan buat itu. Kita serang dia atas prinsip. Macam sekarang ni, macam mana Adam Adli, dia sudah mengakui kepanasan yang teramat sangat sebagai calon. Sebab dia kata ini bukan kawasan yang mudah untuk dimenangi. Apatah lagi saya sekatanya adalah pertama kali masuk dalam pilihan raya dan diminta untuk mempertahankan kursi ini. Namun saya anggap ini satu keputusan yang baik bagi parti. Ya okey, marilah kita bertarung, marilah kita bertanding sebagai anak jantan. Dalam pilihan raya dulu, pumpang bercakap. Dalam 2 bulan yang lepas, memulakan gerakan, berkempen. Pumpang. Sekarang, silalah, tunggulah kehadiran bagaimana serangan kita pula bagi anda yang bertanding di Parlimen Hang Tuah Jaya. Saudara. Cuma yang saya, macam saya kata semalam lah, saya agak penuh dengan tanda tanya. Kenapa sikap Datuk Johari Abdul? Beliau merupakan antara pemimpin awal yang mewujudkan Parti Keadilan. Kalau dia tak bertanding pun, berhentikanlah amalan meletakkan anak pula bertanding. Berilah orang lain peluang. Walaupun saya tahu anak Datuk Johari Abdul ini sebagai seorang doktor, tapi usianya 26 tahun. Jauh lagi perjalanan. Kenapa mau dimusnahkan sekarang? Saya tidak yakin bahawa dalam usia yang sebegitu beliau boleh menang. Ini pilihan raya kali ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan secara miracle. Saya berkawan baik dengan Datuk Johari Abdul. Kenapa beliau sanggup? Sepatutnya biarlah dia jadi wakil calon ke, dia belajar, carilah calon lain. Ini saya nampak, ini keadaannya. Sebab itu saya ada, hari ini saya terima panggilan lebih kurang 5-6 panggilan daripada teman-teman daripada Parti Keadilan. Mereka bertanya dengan saya apa pandangan saya terhadap Parti Keadilan yang diturunkan sejumlah 72 calon bertanding daripada Parti Keadilan dan 54 daripada Parti Amanah. So saya katakan pertama sekali, bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau yakin dapat 100 kursi, sedangkan Amanah Keadilan bertanding 72. Takkan boleh dapat seluruhnya. Dan kalau dia nak bertaut dengan memanglah dia bernaung bersama-sama dengan DAP dan Amanah. Tapi kalau dia yakin dia dapat 100, mana nak cari yang lain? Nak tubuh kerajaan menteri 115. Saya nampak kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu nampak macam goyah sedikit. Dan saya nampak juga percaturan. Saudara, saya minta maaf saudara, teman-teman daripada Parti Keadilan. Saya merasakan bahawa senarai calon-calon yang diturunkan itu nampaknya ada cacah marba sedikit. Tidak dilakukan kajian yang begitu mendalam. Saya bagi contoh bagaimana ini anak pada Tuan Guru Nek Abdul Aziz, iaitu Nek Omar, diturunkan bertanding di Pasir Salak. Orang Pasir Salak kenal lah, bukan tak kenal Nek Aziz, tapi tak sebagaimana orang Kelantan yang kenal. Kenapa tidak diturunkan beliau bertanding seperti kerusi di Pasir Mas? Tapi PKR meletakkan Saudara Syam Musa. Sewajarnya dia bertanding di Kelantan, tapi dieksport ke Perak. Saya geleng kepala. Itu keadaannya. Begitu juga beberapa nama besar yang tidak diturunkan. Saya melihat keadaan begini. Adalah juga kalangan pemimpin. Mereka ni terdiri daripada pemimpin besar juga dalam Parti Keadilan. Dia kata nampak-nampak gayanya seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada orang yang monitor di belakang. Kalau ada orang monitor belakang, saya kata mungkin timbalan presiden anda. Dan timbalan presiden anda juga saya difahamkan adalah Trojan Horse oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menyekat kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terpulanglah pada parti anda. Sebab itu saya nampak calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan kali ini nampaknya lah agak tersasar dan besar kemungkinan. Ada orang bertanya dengan saya malam tadi, semalam, pagi tadi, petang tadi pun berhubung saya. Dia kata, what is comment saya? Secara peribadi saya melihat maksima boleh dapat
paling tinggi pun antara 25 ke 30 kerusi. Macam mana jadi Perdana Menteri? Itulah saya ada, dia sebab itu patutnya lebih berhati-hati. Tapi saya tak mau campur lah, itu urusan anda. Sebab itu sekarang saudara, ini analisa sebelum penamaan calon diturunkan oleh UMNO. Saudara Osana, rindunya kita tiada Datuk Seri Najib di arena politik. Tapi saya yakin bahawa rakyat yang kenal, yang ingat Datuk Seri Najib, dia akan bersama-sama dengan UMNO, saudara. Betul, saudara Zulkifli Baba. Jangan sibuk hal Patah Harapan. Tak apa, saya tak sibuk. Saya menjelaskan. Nama lagi pencerahan politik, saudara. Takkan saya nak menjelas semua dengan UMNO saja, tak cantik lah penjelasan saya. Saya nak marah dengan saya pasal apa pula? Sedangkan ramai juga daripada parti keadilan, daripada parti yang lain pun bercakap soal UMNO juga. Kita kan negara yang bebas, negara yang demokrasi. Kita bercakap lah. Jadi saudara-saudara Azman Sutin, tak payahlah komen orang lain. Bukan saya komen, saya memperjelaskan. Apakah anda terasa mungkin ini parti anda? Saya bercakap terus terang. Sebab ini analisa baru. Saya nak bercakap pasal analisa. Saya pun tak dalam cerita secara jelas. Ini kawan-kawan menurut saya nak bercakap pada saudara. Saudara mungkin, kalau saudara ahli parti PAS ke, saudara ahli parti keadilan ke, saudara hanya sekadar saudara ahli. Saya berkenalan rapat dengan pimpinan-pimpinan mereka. Mereka bertanya dengan saya. Apakah salah saya mewawarkan, saya membicarakan persoalan yang kami bincangkan? Saudara jangan nak dekat saya pula. Saudara jangan jadi detektor. Saya tak pernah jadi detektor. Anda makin hamun pemimpin parti saya pun saya senyum. Saya tak ada masalah. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu persoalannya, saudara. Jangan kita saling serang menyerang, saudara. Jadi ini saudara Hamzah Husin, betul ke UMNO ni parti pelak? Nampak? Anda serang. Tiba-tiba UMNO kata parti pelak. Bayangkanlah, saudara. Saya tidak maulah mengatakan parti itu begini-begini. Cuma saya menyantuni apa yang berlaku. Berhubung calon-calon yang diturunkan. Belum lagi saya nak mengulas satu persatu nanti. Mungkin anda akan lebih terasa lagi bila saya memberi pencerahan tentang itu realiti dapatan saya. Bukan hanya macam mana tadi saya dengar Raja Petra Kamarudin, dia kata bahawa semua parti tak boleh tubuh kerajaan. Saya kata tak betul tu. Analisa saya setakat ini, saya ramai para penganalisa politik sekarang ni, mereka semakin yakin UMNO Barisan Nasional mampu memenangi pilihan raya ke-15 kali ini berbanding dengan pilihan raya yang ke-14 dulu. Ini dapatan saya, malahan penganalisa politik juga bersetuju dengan pandangan saya. Saya dah katakan bahawa kesannya adalah disebabkan apabila Pakatan Harapan gagal. Segagal-gagalnya waktu mereka mentadbir bila rakyat memberi kesempatan pada mereka. Apa yang dijanjikan, persoalan, kita nak ulang 5-6 kali pun kadang-kadang orang marah juga dengan kita. Cerita isu PTPTN lah, isu peluang pekerjaan lah, isu ekonomi dan macam-macam isu yang banyak bertimbun-timbun. Saudara, jadi rakyat dapat melihat dalam waktu yang segitu singkat, dalam tempoh 22 bulan, masih lagi nak mempertahankan. Itu keadaannya. Dan sebab itu rakyat merasakan mereka nak kembali kepada UMNO Barisan Nasional. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Sebab yang paling penting sekarang ni, faktor yang membolehkan UMNO Barisan Nasional mendahului saat ini, saudara. Tok, saya tengah live ni, Tok. 9.30. Sekejap lagi saya call balik, Tok. Sabar. Saya tengah live ni. Okey. Ada kawan-kawan kita ni. Okey. Kawan-kawan kita ni telefon saya kena jawab, saudara. Nak buat macam mana? Tapi saya tak nak buat live dengan dia orang. So, dah. Halo, jangan gitu ya, saudara. Jadi saya live saya ni saya tak kerti nak invite dan sebagainya. Jadi berbalik dari saya katakan faktor kenapa UMNO Barisan Nasional dilihat lebih ke hadapan. Belum lagi senarai nama calon-calon diturunkan. Saudara, belum lagi. Apa ini? Apa hal ni? Aduh, dah terputus. Tak apalah, nak buat macam mana. Terganggu sekarang. Bila telefon saya tadi masuk dalam tu, terganggu pula lah saya punya ni. Apa nak buat, saudara? Nak buat macam mana ni?
Aduh, saya minta maaf lah pada teman-teman di Instagram sebab terganggu-gangguan tadi bila masuk call itu saya jawab, rupanya terganggu. Saudara. Jadi keadaan sekarang ni saya rumus pencerahan juga kerana pertama sekali faktor kenapa UMNO di hadapan UMNO Barisan Nasional di hadapan, kerana pertama sekali faktor perpecahan dalam antara Perikatan Nasional dan PAS. Memang tidak dapat dinafikan kalangan ahli-ahli akar umbi PAS juga sudah melahirkan kecewa melihat kehancuran muafakat nasional. Dan paling penting saudara, gerak kerja UMNO dia berbeza dengan parti-parti lain. Gerak kerja UMNO lebih tersusun. Kita ada sistem kita, lagi pelbagai aspek. Soal mula-mula bermula dengan risikan, kemudian kita menganalisa, kemudian data pula tu ada big data, kemudian dengan dunia IT sekarang ini, baru start kempen. Dan barulah cari sahabat-sahabat trooper untuk urusan propaganda. Itu cara UMNO. Tapi kita tidak terus serang. Pulanglah mereka. Dan paling sekarang, yang paling penting juga, kaki tangan kerajaan. Dapatan saya, kaki tangan kerajaan lebih selesa kalau UMNO mentadbir negara. Kerana banyaklah pengarah-pengarah, ketua setiausaha, mereka lebih mesra dengan pimpinan UMNO, saudara. Dan golongan profesional menilai dan mereka mengharapkan agar kalau ada banyak sangat parti membentuk gabungan parti itu, maka tidak ada kestabilan dalam politik. Ini golongan profesional dan golongan ahli-ahli perniagaan. Saya sebenarnya berhasrat untuk mengulas tentang Parlimen di Shah Alam. Tapi mungkin malam besok saya akan mengulas tentang kedudukan Parlimen di Shah Alam yang saya yakin bahawa Shah Alam kali ini mungkin boleh. Sebab Panglimanya dah lari. Kalau Panglima dah lari, macam mana saudara? Kalau Panglima dah lari, tinggal Shah Alam, maka inilah masa terbaik untuk pimpinan UMNO meletakkan calon yang terbaik. Dan warga Shah Alam menantikan kehadiran calon-calon yang pertama sekali ada latar belakang pendidikan. Orang yang bercakap bukan maki hamun, orang yang ada hemah bila berbicara, bukan melontarkan begitu begini menyalahkan orang. Dan yang paling penting, dengan meletakkan pendidikan yang tinggi dan pengalamannya, juga dia mempunyai jiwa perasaan untuk menyantuni masalah rakyat. Ini kena penting saya. Warga Shah Alam adalah warga yang agak berbeza daripada warga luar bandar. Jadi saya harap mudah-mudahan besok diumumkan calon ditentukan oleh UMNO Barisan Nasional adalah calon yang benar-benar mantap untuk dihantar bertanding di Shah Alam. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.